Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 18 Ramadan 1443 bersamaan dengan 20 hari bulan 4 2022, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita telah sampai ke penghujung surah Fussilat. Surah Fussilat, surah yang ke-41. Nama yang kedua Fussilat, nama dia Hamim As-Sajadah. Dan juzuk kita sudah berada dalam juzuk yang ke-25. Juzuk yang ke-25. Surah muka surat bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1050. Insya-Allah dalam ayat yang kita akan baca ini, ayat 52 sehingga 54. Ini adalah merupakan siri yang ke-11. Siri yang ke-11 surah Fussilat dan siri yang terakhir. Lepas pada ini kita masuk kepada surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura insya-Allah. Baik, dalam ayat yang kita akan baca ini, yang kita akan baca pada kali ini, apa cerita dia? Walaupun ada 3 ayat, ayat 52 hingga 54, dalam ini Allah Ta'ala cela puak-puak kafir. Dia panggil taubih, mencela puak-puak kafir yang tak mahu terima Quran. Kita dah sebutkan dalam siri yang lepas, perangai-perangai kafir dengan Quran ni berapa jenis. Macam-macam jenis ada perangai. Ada belaka dia punya kerenah dia yang pelik-pelik. Kemudian di antara tanda-tanda yang boleh kamu lihat, tanda keagungan dan kudrat Allah Azza wa Jalla yang boleh kita tengok, Allah bagi 2. Yang pertama dia bagi sanurihim ayatina fil afaq. Aku tunjuk pada kamu tanda-tanda kekuasaan aku di ufuk. Mana atas ni? Kita tengok jauh. Lepas tu berasa letih ya, lenggok atas sentiasa ni. Kita tengok pada wafi anfusikum. Allah kata aku tunjuk tanda-tanda kekuatan aku pada dalam diri kamu. Tak segi jauh. Tengok mu sendiri ya. Kita tengok kita pun tahu berapa harga kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu tahu adanya pencipta. Kemudian di akhir ayat yang kita bincang ini, Allah bagi tahu ilmu dia luas, meliputi segala perkara yang ada atas dunia ini Tuhan tahu belaka. Jadi jangan kita cuba berani nak menderhakai Allah Azza wa Jalla sebab dia tahu segala perkara yang kita buat. Itulah di antara isu yang kita akan bincangkan insya-Allah dalam siri ini. Siri yang ke-11 surah Asy-Syura adalah merupakan siri yang terakhir. Baiklah para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat muka surat 1050. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Habislah kita 4 ayat yang kita nak baca pada kali ini. Mari kita pergi kepada huraiannya, tafsir ayat. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bih man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Allah tanya dia, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahkah nampak bagi baiknya keadaan kamu jika Al-Quran yang datangnya dari Allah kemudian mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang tetap berada dalam perbalahan dan pertentangan, yang menyimpang jauh dari kebenaran? Apa dia? Tengok dulu munasabatul ayat, susunan ayat. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut dalam ayat-ayat yang lepas al-wa'id. Ni para pelajar kita ingat, kalau kata wa'dun itu janji baik. Kalau kata wa'id itu janji seksa, janji azab. Siapa dia engkar neraka, itu dia panggil wa'id, janji azab. Kemudian Allah juga sebut kepada kita dalam ayat yang lepas, orang-orang kafir bila sampai di akhirat esok berlepas diri dia daripada apa yang mereka sekutukan. Tak mau jadi saksi belaka, sebab dia tahu dia salah. Macam kita hari ni lah, yang kita berani duk sokong ni sebelum kita tahu orang salah. Kalau kita tahu dia tu salah, sokong buat apa? Mana ayat ini juga Allah SWT bagi tahu bila manusia tu ketakutan, dia sudah panik, dia akan tarik balik apa yang dia mengaku dulu atas dunia. Bukan begitu. Macam-macam lah kita sini. Dalam bahasa kita sekarang ni, budak-budak kata, ni orang duk main Facebook dah, dia kata delete kerana salah dah. Berani kerana benar, delete hak kita tulis di Facebook tu kerana salah. Saya kata tak juga, kita delete kerana tersalah pun boleh juga. Saya tersalah tulis, saya delete. Kerana salah pun ada juga. Bila orang kritik, tarik balik. Tapi tak tahannya, waktu dia komen orang sampai 2 page penuh dia tulis, waktu dia tarik balik 2 baris, minta maaf, silap teknikal, salah maklumat, itu je. Dia tak minta maaf balik kepada orang yang dia perli, dia tak minta maaf balik kepada orang yang dia troll. Itulah kita kata perangai manusia. Tapi di akhirat esok, tengok puak-puak kafir ni akan tarik balik apa pegangan jahat yang mereka buat di atas dunia dulu. Ini ayat ini menunjukkan bahawa annal insan jubila ala tabaddul. Ingat baik, manusia ni memang perangai dia suka tukar-tukar. Bila dia kuat, dia rasa dia gagah, dia takabur, dia sombong, dia angkuh.
Bila dia lemah, tak bermaya kata orang, dia akan menampakkan dia itu lemah. Banyak kali dah kita dengar dalam ayat. Bila puak kafir ni sekali naik bahtera dia di lambung ombak, da'awallahu mukhlisin, berdoa ikhlas pada Allah. Sampai balik ke darat, cari tok pekong pula, cari berhala pula. Ini dia panggil manusia. Kita orang Islam pun jangan buat perangai macam tu. Waktu sihat, waktu sakit berbeza. Waktu sihat tak kena apa masjid. Imam pun tak tahu siapa. Bila dia sakit, bila terdesak, tersengih, terhegih-hegih kata orang duduk di tangga masjid mencari Pak Imam. Kenapa? Waktu sihat tak mari. Itu dia panggil manusia. Maka ayat ini, ayat yang kita baca ini 52 ini, Allah Ta'ala bagi nasihat kepada puak kafir, jangan terlalu tunjuk permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tunjuk sangat. Kalau tak setuju, slow-slow lah. Tapi kalau tunjuk sangat permusuhan, nanti terserlah kebenaran dia, kesipuan, malulah kamu nak letak mana mukamu tu. Tengok ayat yang kita baca ni. Panjang juga dia mukadimah dia tu. Allah kata apa? Qul ara'aytum in kana min indillah. Puak kafir. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li kuffari qaumika, kepada puak-puak kafir dari kalangan kaummu. Akhbiruni, bagaimana pandangan kamu? Apa kamu nak jawab? Apa kamu nak rasa? Andainya Quran yang aku bawa ni kamu nampak betul nanti lepas ni. Memang Quran itu betul, tapi sekarang ni kamu nampak dia tu salah. Dia tidak benar. Lepas pada ni kalau kamu nampak benar, macam mana kita nak buat? Macam mana? Benar daripada sisi Allah Ta'ala. Kamu dah kufur. Jadi apa nak buat? Summa kafartum bihi, kamu kufur dengan dia. Man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id fala ahada adall minkum. Tidak ada seorang lebih sesat daripada kamu. Tuhan kata apa? Tidak ada lebih sesat daripada orang yang tetap berada dalam perbalahan fi shiqaq dan pertentangan yang menyimpang jauh dari kebenaran. Nak gimana mu? Awak nak gimana lepas pada ni? Sebab itulah ayat ini mengajar kepada kita erti insaf. Dia ada dua ni pelajar. Satu dia panggil insaf. Dia ni kenapa tu? Nampak mari masjid dia tu. Itu dia panggil insaf. Mana orang insaf ni orang sedar setelah dia tersasar daripada jalan. Pasal apa dia tu nampak warak sekarang tu? Asyik duduk masjid je. Dia kata dia insaf dah tu. Dulu macam-macam perangai dia buat, sekarang dia ada insaf. Itu insaf. Satu lagi dalam bahasa yang digunakan oleh Arab, dia panggil insaf. Dengan sad, insaf makna adil. Jadi kita ni para jemaah, kalau nak benci pada orang, biarlah berpada-pada. Benci biar berpada-pada. Sebab kalau kita benci sangat-sangat kepada orang, hari-hari kerja duk hentang kawan tu je, kita anggap dia tu salah. Siapa mereka berkumpul ramai-ramai buat report polis, kata orang sekarang. Report polis, report sana, report sini. Kita kena tengok. Satu hari nanti mungkin terserlah apa yang kita tuduh itu tak betul, yang dia kata itu betul. Pada masa itu, di mana muka kita nak sembunyi, mana muka. Sebab itulah kalau kita kelahi berpada-pada. Janganlah kuat-kuat sangat, lebih-lebih sangat. Kata orang, biar ada uslub, ada etika. Dalam hadis kata habibaka haunamma. Mu sayang kepada orang biar berpada-pada. Mungkin satu hari nanti orang yang kamu benci itu, orang yang kamu sayang itu jadi musuh. Sama juga bila kita benci pada orang, bencilah berpada-pada. Mungkin satu hari nanti orang yang kita benci itu jadi kawan kita. Banyak berlaku atas dunia hari ini. Kes-kes macam ni, dulu kawan, sekarang ni sudah lawan. Tambah-tambah sekali dalam kumpulan tertentu. Kumpulan politik lah, senang sebut nama mudah. Buat politik ni hari ni petah ni, esok petah ni. Dia boleh kata pula hak semalam tu. Tak malu muka. Kita nak jadi orang tebal muka, jadilah orang ahli politik yang tidak berprinsip. Hari ni dia ceramah sini, dia ngomong sini. Esok duduk petah ni, dia ngomong kawan ni balik. Apa benda kita nak kata? Jangan duduk main lagi tu. Jadi biar kita berpada-pada. Ini dalam masalah benda khilaf-khilaf ni pun kita berpada-pada lah. Kita bagi tahu ini pandangan saya, ini pandangan saya. Apa yang kita buat, tapi nak menghina orang,
melebarkan orang, menjatuhkan hukum pada orang, ini satu perbuatan yang tidak baik. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Hari ini sedaplah kita bercakap. Kan? Kita ada penyokong, ada pendokong, ada orang panggil juru panas, juru batu api meramai duduk. Tapi kita ingat kita akan mati seorang kita ya. Penyokong kita tak pergi pun. Kalau pergi atas kubur pun pergi ambil gambar ya. Kan? Apa yang kita nak buat? Kita nak duduk di mana nanti? Jadi ayat ni banyak memberi pengajaran kepada kita. Allah Ta'ala walaupun dia sebut asalnya kepada orang kafir, tapi inilah dipanggil ibrah. Ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil awal-awal lagi. Kita sayang kepada orang berpada-pada, benci pun berpada-pada, jangan lebih-lebih, sebab kita tidak tahu di mana hujung jatuhnya seorang manusia itu. Jadi ramai orang yang benci kepada orang dulu, sekarang ni sayang. Kan? Kamu dulu dia sayang kepada orang, sekarang ni dah benci. Kita nak kata apa? Jadi doa itu kata habibaka haunamma. Kita kena ingatlah. Ini kata-kata yang sangat baik. Jadi bila kita kata kita benci berpada-pada. Sayang pun berpada-pada, jangan lebih-lebih sangat. Ni sama juga ni. Bila tulis di Facebook, isteri tersayang. Waktu dia baik. Dia balas dua tu, ni lah manusia celaka atas dunia ni. Nak kata apa? Sebut baiklah, kita hidup atas dunia ni, kita ada pasang surut, kita ada ke kiri, ada ke kanan, kita kata berhati-hati. Baik, kita pergi pada ayat kita. Ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat. Tengok Allah kata, aku bagi kepada kamu tanda ni merata tempat. Untuk apa? Dan dalam alam yang terbentang luas, dia panggil afaq tu, khali atas tu. Di langit, di cakrawala, apa benda tu? Atas. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Ada tanda. Kita ni kalau tengok daripada ujung rambut ke ujung kaki, banyak sekali tanda-tanda keagungan, kekuasaan Allah buat kepada kita. Kita kata kita miskin. Kita miskin. Harta tak ada dalam poket. Tapi aset yang ada di tubuh kita, berapa juta dia punya harga? Berapa juta? Kalau orang mari bawa bil sejuta, mari jumpa awak. Aku nak beli mata sebelah. Jual ke tak jual? Tak sejual. Betul lah aku kalau jual. Tapi ada lah setengah-setengah negeri yang pakai dia jual. Dia kata mata kan ada dua. Jual sebelah, kita boleh buat rumah, boleh buat makan. Sebelah lagi boleh tengok. Ada dikatakan sedemikian. Tapi bukan begitu. Boleh katakan majoriti harta dunia ni, dia tak akan jual barang dia main-main. Dia sedekah ada. Dia panggil derma organ. Tapi lepas dia mati, kecuali organ yang boleh didermakan seperti buah pinggang. Kita ada dua kan? Boleh beri seorang satu. Hati. Kabit dia panggil hati. Boleh belah sikit beri ke orang. Boleh. Itu dia panggil. Ada benda-benda lah. Tapi kesimpulannya orang tak bagilah mudah-mudah kepada orang. Kita ni kaya. Baik. Para pelajar sekalian. Tengok ayat ni. Ayat 53 ni. Munasabah lima qablaha. Munasabah ayat ini. Allah Ta'ala setelah memerintahkan Nabi SAW memberi amaran kepada puak kafir, mu jangan duduk balah, jangan duduk kelahi, jangan duduk benci sangat-sangat. Mu akan satu hari nanti mu akan nampak Quran ini benar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kan? Sedangkan kamu sudah kufur, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala janji wa'ada rasulahu. Ingat, yang tadi wa'id kepada puak kafir, yakni wa'ada rasulahu sallallahu alaihi wasallam ala sabilit tasliyah, untuk menenangkan hati Nabi bahawa Allah Subhanahu wa taala akan serlahkan keburukan kepada orang kafir itu. Dia akan nampak bahawa Quran itu benar satu hari nanti. Bila? Paling cepat. Hidayah Allah Ta'ala ni, dia mari cepat. Ada orang dia beci-beci, masuk Islam. Berlaku juga demikian.
Berapa ramai kita baca sejarah, di antara sahabat nama dia Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dia kata ketika dia nak mati dia menangis. Orang tanya kenapa menangis? Dia kata aku teringat waktu aku muda dulu, hari-hari duk tajam pedang. Ambil pedang duk asah. Hijab apa? Nak pergi pancung kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau aku mati ketika itu pasti aku ada neraka. Nak kata. Tapi Allah Taala beri kepada dia Islam, membela Islam, menjadi panglima Islam. Allah Taala tukar hati manusia ni senang. Tapi ada juga puak kafir tak sedar-sedar sehingga malakul maut datang. Baru dia nampak Al-Quran tu betul. Dia sekarang ni akan pergi ke neraka. Kubur dia tu lubang neraka. Hufratu min hufarin nar. Na'udzubillah. Ada yang besar sekali penyesalan ni di akhirat. Kita jangan tunggu di sana. Kita tunggu, kita sesal sekarang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal yang tidak berguna. Baiklah. Setelah Allah Ta'ala perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah. Mau bagi tahu ya kepada puak kafir sebab apa khija Nabi sallallahu alaihi wasallam al-balagh. Khija dia menyampai. Nabi kita tak boleh bagi hidayah. Hidayah ni ada dua. Tulis mula pelajar. Hidayah al-irsyad. Maknanya hidayah memberi bimbingan, tunjuk ajar, garis panduan, itu khija Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat disambung oleh siapa? Disambung oleh sahabat, tabi'in, imam-imam sampai zaman kita ini para pendakwah menyambung lagi tugas yang besar. Itu dia panggil khija Nabi. Tetapi hidayah tu taufiq. Hidayah nak bagi taufik, buka hati orang supaya terima apa yang kita ajar, apa dalam Quran, apa dalam hadis, itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Di bawah kuasa Allah. Bukan senang orang nak terima. Kita sama-sama Islam pun berkelahi. Nak ajak hak Nabi, nak ajak yang ditafsir oleh ulama salafus soleh ni bukan senang. Kita akan menghadapi cabaran banyak. Kita akan menghadapi cabaran, kita akan menghadapi tentangan yang begitu dahsyat. Jadi sabarlah. Maka dengan ini Allah SWT ajar kepada Nabi SAW bagi tahu bahawa depan mata kita ada tanda. Depan mata kita ada tanda. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kita akan memperlihatkan puak-puak kafir dengan Quran ini ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu benar. Tidak ada syak, tidak ada ragu lagi. Dengan dalil-dalil yang luar, iaitulah dalil di sebelah atas dan sebelah bawah. Sekarang ni kalau kita baca ahli-ahli sains, para pengkaji ilmu falak contohnya, ilmu astronomi, ilmu apa benda ni, atas, mari hak bawah pula geologi, kajilah berapa benda pun, di sana kita akan jumpa dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalil kekuasaan Allah Ta'ala itu sudah ada. Kemudian Tuhan kata tak pergi jauh malam sekali-sekala membalik ke dirimu. Wa fi anfusihim, mengkaji diri kamu sendiri. Tak pergi jauh. Macam mana kita punya mata berkelip, macam mana kita punya perjalanan hidup kita ni. Kita ni waktu tak sakit kita tak fikir tuan-tuan. Pasal itulah kata di para ulama, nikmat ini kita tidak akan terasa dia nikmat illa izaftaqadaha. Tulis. Tidakkah seorang itu tidak akan merasai satu nikmat kecuali bila nikmat itu hilang. Waktu ada ni sombong, tak sedar, tak khabar kata orang. Bila dah tak ada, baru terasa. Kita waktu kita sihat, kita lari sana sini. Bila sakit, lembek, terasa sangat-sangat. Dah buat mari dah homo ni macam-macam sakit, kita pun mikir dia, dulu aku boleh makan gula, boleh minum teh susu, boleh makan kuih-kuih yang manis, sekarang ni manis. Tak boleh, sudah ada kencing manis, tak perlu manis lain lagi. Ada tubuh, manis dalam tubuh kita tu sudah cukup dah untuk menghalang kita daripada banyak nikmat yang Allah sediakan di atas dunia. Mari pula.
Oh, saya dulu kalau bunyi gula kambing. Nah. Oi, titik air dia. Sekarang ni bila orang sebut gula kambing 3 kali lipat lelis, darah tinggi naik. Dah habis lah. Apa lagi kita nak? Oh, dulu kita berjalan sana sini. Sekarang ni lutut kita sudah habis grease. Nak usah nak melompat, nak berjalan pun sengit. Baru kita terasa, habis dah muda aku. Wa fi anfusihim, kita kena tengok diri kita sendiri. Dulu kita sihat, sekarang ni kita sakit. Dulu kita muda, sekarang ni sudah tua. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi kepada kita uban. Manusia ni kena berubah daripada putih, rambut kita jadi putih. Daripada gigi dulu penuh jadi rongok. Kata orang rongok ni mana cabut gigi dah. Cabut. Dulu makan tak milih dah. Kepala sendi ayam kerak belakang makan. Lah ni milih-milih rasa cari hak ni hak lembut makan. Hak keras-keras bagi ke orang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan? Dalam ayat kata wa fi anfusihim, dalam ayat ni wa fi anfusihim, dalam ayat kata wa fi anfusikum, dalam surah tanda ayat, dalam surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21, wa fil ardi ayatul lil muqinin, di bumi itu banyak sekali tanda-tanda kuasaan Allah Ta'ala bagi orang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, apakah kamu tak tengok? Ya Rabb. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah Ta'ala minta supaya kita berfikir tentang alam yang di luas ini dan fikir tentang diri kita. Tak situlah baru kita terasa. Sekali-sekala, lepas kita duduk memikir seorang, kita pergi jalan ke hospital. Tengok bagaimana orang yang telah dicabut sebahagian nikmat yang dia rasai. Baru kita terasa, aku. Sebab itulah kata di pendakwah ni, ada seorang ini tak kenal masjid. Bila dia sakit, imam masjid, ustaz dia pergi ziarah. Pergi ziarah dia di hospital. Bila dia tengok ustaz mari, Allahnya pegang kemah, kata orang, pegang tangan kemah ustaz. Tolong doa. Kalau sihat lagi masjid. Dia jebek-jebek. Dia kata apa? Doakan saya ustaz, kalau sihat nak pergi masjid. Ustaz apa imam senyum lain macam. Awak waktu sihat dia mau gimana? Tak sampai-sampai juga di masjid. Bila sakit barulah pegang tangan kemas, suruh berdoa nak pergi masjid. Lepas pada dia sihat, 3 hari pergi masjid, hari ke-4 hilang balik. Nak kata apa? Dia panggil tercabut radar. Macam kita ni lepas raya nanti, ada ni orang buat iklan, poster iklan mencari jemaah hilang. Dia panggil. Dia panggil poster, AJK Masjid buat poster mencari jemaah hilang. Bulan Ramadan ada di masjid, lepas Ramadan hilang entah ke mana. Jadi kita buat iklan besar-besaran mencari jemaah hilang. Itu ada. Suka juga budak-budak buat kata ni pun kadang-kadang dia sinis dia panggil. Kan? Allah kata apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Bila kita mikir, kita tengok pada dalil-dalil yang ada, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran itu benar. Tengok nota di bawah. Dan muka surah kita ni, di ujung surah ni banyak nota kaki dia. Ini pentingnya kita belajar, ambil tafsir pimpinan Ar-Rahman ni sangat penting. Tengok nota 1578. Ayat ini banyak maknanya. Menarik tuan-tuan. Di antaranya, satu, ditujukan secara khusus kepada kaum musyrik Arab yang menentang Nabi SAW. Itulah pada masa itu. Bahawa Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dengan menjayakan Islam sehingga terkembang di merata-rata dunia. Itulah yang dikatakan ayat ini menjadi penenang hati Nabi SAW. Bahawa Islam ini, sanurihim ayatina fil afaq. Islam ini akan berkembang ke seluruh dunia. Lebih-lebih lagi kepada mereka, lebih-lebih lagi di tanah air mereka sendiri, wa fi anfusikum. Islam akan berkembang di Mekah ini. Tepat kamu tentang ni kuat. Makkah Mukarramah dan negeri-negeri Arab yang lain, dengan itu akan jelaslah kepada mereka bahawa Al-Quran itu
adalah datangnya dari Allah. Al-Quran itu mari daripada Allah, dan bahawa segala yang dijanjikan dalamnya tetap berlaku. Satu huraian. Huraian yang kedua, dan lagi maksudnya ditujukan secara umum kepada umat manusia. Ini. Terutama golongan yang engkar bahawa Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada mereka dari semasa ke semasa, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan umat manusia. Jadi setiap masa akan ada tanda-tanda itu terserlah satu demi satu, satu demi satu. Dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah dan keesaannya yang terdapat di merata-rata alam langit dan bumi serta pada diri mereka sendiri. Kita tahu, tengok dalil itu jelas. Dari perkara-perkara yang sangat-sangat menakjubkan yang menimbulkan iman dan yakin, dengan itu akan jelaslah kepada mereka bahawa apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Jadi kita jelaslah kepada kita apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Al-Quran itu jelas, benar. Jangan siapa yang cuba mempertikaikan, tidak. Jangan ada siapa yang coba mempertikaikan. Sebab kalau pertikai, kita akan jumpalah benda-benda ni. Jumpa macam mana? Jumpa di mana saja kita berada. Para jemaah sekalian, kita tahu apakah peranan kita di dalam dunia ini. Barulah kita sedar, barulah kita insaf bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita segala perkara supaya kita ingat dan kita sedar. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang ujung ayat. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu? Dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Tak cukup lagi? Cukuplah tu, tanda-tanda sudah jelas dan tanda-tanda sudah nyata. Yang tak cukup nyatanya, kita tak celik mata. Itu masalah. Tengok nota di bawah 1579. Yakni keadaan Tuhan mengetahui, ilmu Allah Ta'ala itu luas, dan menyaksikan tiap-tiap perkara, dan keadaan itu cukuplah bagi seorang merasa takut berlaku kufur dan berbuat maksiat. Juga keadaan Tuhan bersifat demikian cukuplah bagi orang yang ditindas dan disakiti menaruh harapan bahawa Tuhan yang Maha mengetahui itu akan menolongnya dan membelanya. Jadi kita kena ingatlah, semua perkara ini Allah SWT beri kepada kita tanda-tanda supaya kita berfikir. Jangan hanyut atau kalu, kata orang. Jangan suka hanyut. Ni kita ni mudah hanyut ni. Dia panggil mudah hanyut, tak tahu ke mana. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah memberi pertolongan kepada kita dalam menyelesaikan masalah yang berat ini. Baiklah, kita akhiri perbincangan kita dengan ayat 54. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah, sesungguhnya mereka yang kufur engkar sentiasa berada dalam keadaan syak, ragu-ragu tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Dia tak yakin. Yakni mereka ragu-ragu tentang kebangkitan pada hari kiamat untuk dihisab dan menerima balasan. Dia bagi tak yakin, gitulah. Bagi tak yakin ni, lah gitulah perangai dia ni. Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, buat kafir ni dengan Quran ni syak, tak percaya kepada bangkit semula lepas pada mati, tak percaya kepada dosa dan pahala, tak takut kepada azab, maka Allah Ta'ala bagi amaran keras di akhir ayat. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingat,
Allah Ta'ala ilmu dia meliputi segala perkara, bermakna kamu jangan cuba berani menentang Allah Azza wa Jalla. Jangan cuba berani buat perkara yang menyalahi peraturan Allah. Kalau buat juga, jawab dia cari penyakit lah puakmu. Itu dipanggil cari penyakit. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita ayat 52 sehingga 54. Tamatlah dia punya tafsir. Sekarang ni kita berpindah ke mana pula? Kepada mengutip 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Tulis faedah yang pertama. Qul ara'aitum in kana min indillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata apa? Bila kamu tahu, terserlah mata kamu Quran ini betul, datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Waktu tu ada faedah ke tak ada faedah? Waktu tu ada faedah ke tidak? Penyesalan, jawabnya tak berfaedah. Sebab apa tak berfaedah? Sebab menyesal pun tak ada apa dah, tak ada nak undur balik ke belakang, tak boleh. Maka kata di para ulama, tulis, ayat ini menjadi suatu sentuhan perasaan. Sentuhan perasaan bahawa kita ni, kalau kita buat benda-benda, biarlah ada sifat insaf, sifat keadilan dalam diri kita. Mentang kita rasa orang tu lemah, kita hentam dia. Kita berkumpul ramai-ramai, kita hentam orang ni sebab kita tengok dia lemah, tak ada kekuatan. Yang kita bawa ni kita benar 100%, belum tentu. Tengok dulu, kata orang, tengok, nak bercakap tengok kiri kanan. Betul ke yang aku cakap ni 100%? Tak betul 100% ke apa yang disebut oleh orang itu? Jadi kita cuba kaji. Buka minda, buka kepala betul-betul. Jadi Allah Ta'ala peringatkan bahawa Quran ini kalau dikaji, kalau diteliti, kalau kamu betul-betul insaf baca Quran, kita akan jumpa kebenaran. Tapi kalau orang mari ni, dia baca Quran hanya sekadar baca saja, baca Quran sekadar orang panggil ambil berkat saja, dia tak akan jumpalah hidayah-hidayah yang Allah Ta'ala bawa. Dia akan dapat pahala, kita tak boleh pahala, tapi maksud utama penurunan Al-Quran itu untuk apa? Tulis pelajar. Maksud diturunkan Al-Quran bukannya sibuk dengan salam nuzul Quran, ya. Salam nuzul Quran, satu hari kerajaan bagi cuti, tak sentuh pun Quran. Salam nuzul Quran, Quran tidak disentuh. Ni apa cerita punya orang? Allah, sibuk Ustaz. Hari cuti ni kita pergi siap beli baju raya lah. Sepatutnya. Apabila hari cuti ni kerajaan bagi cuti kerja, tapi semua orang dikumpul di pejabat masing-masing, di surau masing-masing, hari itulah hari kita mengkorek, mengkaji Al-Quran. Daripada tengah hari, pagi sampai ke tengah hari, kita kata. Separuh hari, panggil ustaz-ustaz yang bahagian tadabbur, pilih ayat-ayat untuk kita baca, untuk kita hayati. Baru betul nak ambil nuzul Quran. Ni kada tulis salam nuzul Quran, dia sentuh Quran pun tidak, apa itu salam? Saya pun tak reti nak jawab bila orang kata, Kak, salam nuzul Quran. Saya kata, saya nak jawab apa? Jawab dia, mari baca Quran lah. Mari kita tadabbur Quran. Baru betul. Dia main salam nuzul Quran, baca Qurannya tidak. Oh, nak baca macam mana hari ni sibuk. Daripada pagi 10 kedai dah pergi. Kita kata itulah kita banyak mencari benda, buat satu istilah, tapi tidak mendapat manfaat daripada istilah. Patutnya kerajaan kumpul orang. Hari ni tak ada kerja. Kita hari ni hari kita menggali Al-Quran. Tahun ni kita ambil 5 ayat daripada surah sekian untuk kita tadabbur sampai lumat. Pagi sampai tengah hari. Ganti kerja di situ. Ni tidak salah nuzul Quran, pergi dekat sana sini. Masjid pun tak pergi, tadarus Quran pun tak ikut, apa benda pun tak dapat. Apa faedahnya cuti salam nuzul Quran tu, apa faedah? Tak mari. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat suratul A'raf 206, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati. Malaikat-malaikat yang ada dekat Allah Ta'ala tak sombong. Tak ada sombong dia, sentiasa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itulah kata di para ulama, Al-Quran itu kalamullah. Kita orang beriman, kita yakin Al-Quran itu kalamullah, yang diturunkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Azza wa Jalla.
Mari kita pergi kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, Allah kata sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Aku akan tunjuk pada mereka tanda-tanda kami, tanda kekuasaan Allah Ta'ala ni di afaq, di ufuk, di tempat yang jauh, ataupun di mana saja yang kita ada, dan di negeri mana tak ada tafsir ini, dua tafsir dia. Maknanya pembukaan kota negeri-negeri luar, ataupun di negeri Mekah sendiri, ataupun alam yang tinggi, ufuk, ataupun dalam diri kita. Semua itu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini mengajar kepada kita para jemaah yang bagi lil insan an yatafakkara fi ayatillah. Sepatut manusia yang sentiasa berfikir. Fikir apa? Fikir tentang tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena dengan kita berfikir akan terdedah jalan kebenaran. Dengan kita berfikir akan berdedah. Kullama zdatta ta'ammulan wa tadabburan, lagi banyak kamu tadabbur, lagi banyak kamu berfikir, mengkaji ayat-ayat Allah, lagi luar, lagi mantap keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Lagi nampak kebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah-mudahlah kita. Kalau tidak kita tak jumpa apa dah, pakai duk cakap tak tahu apa dia panggil cakap tak sedar diri dia. Maka dalam ayat ini Allah telah ajar kepada kita bahawa kita kena sentiasa berfikir. Satu. Ayat yang sama, faedah yang ketiga. Betul ya? Ayat yang sama, faedah yang ketiga, sanurihim ayatina fi afaqi anfusihim. Dia kata ayat ini tarafun minal i'jazi bil ikhbari 'anil ghaib. Ayat ini menjadi salah satu sudut Quran itu Allah Ta'ala sebut benda-benda yang akan datang. Future, benda gaib, benda yang akan datang. Apa dia benda gaib? Benda mustaqbal, apa dia? Allah Ta'ala nyatakan satu janji Islam ini akan mendapat kemenangan, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebablah Islam yang akan sampai ke afaq, ke timur dan ke barat, sampai ke belakang. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa wallahi la yutimman, Allah Ta'ala akan sempurnakan urusan agama ini sehingga agama ini sampai ke pelosok dunia, ma balagal lail wan nahar, di mana sampainya siang dan malam, di mana adanya matahari suluh, akan sampai Islam ke sana. Kita kata alhamdulillah, terserlah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Pergilah dalam dunia mana hari ini pun Islam sampai di sana. Kuat tak kuat cerita lain, tapi sampai itu ada. Dan wa fi anfusikum, dan dalam diri kamu, maknanya di Mekah sendiri, Mekah akan dikuasai. Tulis para pelajar, bilakah Mekah diambil balik oleh Nabi daripada penguasa Quraisy? Iaitulah pada tahun Ramadan, tahun yang ke-8 Hijrah. Ramadan bukan bulan tidur, Ramadan bulan orang buat kerja, Ramadan syahrul jihad, bulan kita berjihad. Ni dak bila mari bulan puasa, duk mikir kena tidur ya kita ni. Tidur daripada dalam perut mak, sampai ke dalam kubur tidur, tengah bulan Ramadan pun nak tidur juga, lah, rugi. Ramadan syahrul amal. Ramadan ni bulan bekerja, sebab itu pada tahun Ramadan, tahun yang ke-8, inna fatahna laka fatham mubina, Allah Ta'ala bagi Nabi kita ambil balik Mekah daripada kafir. Ketika itu Islam habis. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mu tengok manusia masuk Islam berduyun-duyun. Jadi ayat ini menjadi tanda ala qillatil muslimin. Bilangan orang Islam sedikit, tapi dia dapat menguasai dunia yang begitu besar. Nabi dulu dihalau keluar dari Mekah, Nabi balik ambil Mekah. Kuasa besar dunia pada masa itu Rom dengan Parsi. Rom dengan Parsi jatuh. Walaupun bukan zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, zaman selepas pada itu, zaman Utsmaniyah contohnya, Islam sampai ke Eropah, maka kita mengatakan alhamdulillah, kullama tamassaku bi ural Islam, apabila umat Islam itu kuat berpegang dengan Islam, pertolongan Allah Ta'ala akan datang. Tapi kalau dia lemah berpegang, Islam, pertolongan Allah Ta'ala pun tak apa laju mari. Sebab apa? Sebab kita ni dia panggil timbal balas. Cinta berbalas. Mu kuat ikut Allah,
In tansurullah yansurkum. Itu syarat. Mau nak dapat kemenangan? Tak. Tolong agama Allah dulu. Main tidur. Doa ya Rabbi. Nasrka ya Rabb, minta pertolongan Allah. Kita kerja apa tak buat, macam nak dapat pertolongan. Kena bekerja ya'ti ba'dahu an-nasr. Selepas daripada datang pertolongan Allah. Baik, kita pergi kepada ayat yang keempat. Faedah yang keempat. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tengok ayat 53. Awalam yakfi, belumkah ternyata kepada mereka kebenaran dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhan mengetahui dan menyaksikan segala sesuatu. Tulis para pelajar sekalian, ini a'zamu bisyarah. Ayat ini menjadi khabar gembira yang besar bahawa Allah Ta'ala akan beri tamkin, kekuasaan kepada agama ini. Jadi kita kena yakin. Kena yakin bahawa Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada agama ini, tapi pertolongan itu bersyarat. Dia tak mari kumpai aku. Ayat 54, ayat 54 dan faedah yang kelima, innahu ala kulli syai'in, ala innahu bi kulli syai'in muhit. Dekat-dekat ya. Ayat 53, 54. Awalam yakfi bi rabbika. In annahu ala kulli syai'in syahid. Yang kedua, ala innahu bi kulli syai'in muhit. Jadi ayat yang kelima ni kena ingat bahawa Allah Ta'ala tu pengetahuan dia mengetahui segala perkara. Ini dia panggil tahqiqu muraqabatillah. Nak merealisasikan dalam hidup kita bahawa kita hidup ni di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil muraqabah. Apa panggil? Muraqabah. Apa dia muraqabah? Kita ni takut kepada CCTV, takut kepada kamera polis berjalan. Jangan lari laju. Double line ni polis depan, takut. Tapi waktu kita buat maksiat, waktu kita langgar syariat Allah, kenapa kita tak ingat innallaha bikulli syai'in muhit? Allah Ta'ala semua dia tahu belaka. Jadi kata di para ulama, kalau orang merealisasikan ayat ini dalam hidup dia tak akan buat maksiat. Karena itu hadis yang sahih yang ditanya oleh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ihsan? Ihsan itu apa? Nabi kata apa? An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mu sembahlah Allah Ta'ala itu seolah-olah mu tengok dia. Baik kalau kita tak nampak Tuhan, kalau kita tak nampak, biar kita terasa Allah tengok kita. Biar. Kalau kita terasa Allah Ta'ala tengok kita, berani ke lagi kita buat maksiat? Berani? Tak berani dah Ustaz. Tuhan tengok. Itu dia panggil anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis ini panjang dikeluar oleh Imam Bukhari dalam sahih dia dan juga di Imam Muslim. Tamaklah kita, mudah-mudahan dengan kita belajar sifat Allah Ta'ala, kita mengetahui ilmu Allah, kita pun tak berani nak langgar perintah Allah. Sebab semua yang kita buat di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Kita ni kalau kita tahu, kita tahu, Allah Ta'ala tahu. Cuma tahap keyakinan tu setakat mana. Jadi ini yang kita cuba nak up balik ke tahap keyakinan kita. Setiap kali kita belajar tentang Allah, kita belajar tentang sifat Allah, naik balik semangat. Jadi setengah orang ni tak belajar sifat Allah untuk nak kelahi dengan orang. Kita kata nak balas sifat dengan sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala bukan untuk kelahi. Sifat Allah Ta'ala itu untuk dihayati. Wallahu alam. InsyaAllah pada pagi ini sebelah siri surah Fussilat tamaklah kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita hidayah dan taufik untuk beramal dengan apa yang kita belajar dan beramal berpegang dengan Alkitab, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang tidak baik, dan memberi taufik kepada kita supaya menjaga kebenaran itu, menyampaikan kebenaran dan beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah siri yang akan datang kita akan masuk pada surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.